Shalom Ayai. 主内的姐妹们，好 Bagaimana 吗？ kabarnya hari ini? 今天大家都好吗？ Ya, semoga kita terus di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. 愿我们都在我们的主耶稣基督的圣手中被保护、被引领。 Ya, kita bersyukur hari ini masih bisa mengikuti ibadah Komisi Wanita. 我们感谢神，今天我们还能够在这个姐妹会上会面， Walaupun masih harus dilakukan secara online ya Ayai. 纵然我们还是在线上会面。 Sudah rindu ya Ayai ya kumpul bersama ya? 姐妹们有没有很思念可以聚在一起来崇拜呢？ Pasti ya, kami juga sangat rindu untuk bisa berkumpul kembali bersama dengan Ayai, bertemu muka dengan muka. 当然，我们也是非常的思念可以聚在一起，大家来问候，大家亲自的来谈话。 Tetapi walaupun Tuhan belum mengizinkan, biarlah kita tetap bisa menerimanya dengan sukacita. 纵然神现在还不允许我们可以在正常的方式来见面，我们还是要以喜乐的心来跟随他。 Ya, saya berharap kita tetap dapat menikmati kehadiran Tuhan walaupun kita mengikuti ibadah secara online. 纵然还是在线上，我们敬拜神，希望我们都能够以喜乐的心来跟随他。 Mari Ayai kita tetap bersukacita ya, bersyukur kepada Tuhan. 我们要以喜乐的心来感恩。 Kita saat ini boleh duduk diam di hadapan Tuhan. 现在我们可以安静在主的脚前， Kita mau memuji Tuhan, 我们要敬拜神， kita 歌 mau 颂神。 berdoa 我 dan 们要 juga mendengarkan firman Tuhan. 我们同样要做一个祷告，然后我们要听神的话语。 Nah Yai, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. 还没听到之前，我们来先为神唱一首诗歌， Huacuai. 就是活出爱。 Kita nyanyi dalam bahasa Mandarin, lalu nanti dalam bahasa Indonesia. 会唱的，我们一起用中文先唱，然后用印尼文再唱一遍。 Mari kita nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. 让我们从这个活中有被爱。 Mari
我甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。感谢耶稣，我哪里们不可以入库，乐天的撒路让感谢耶稣，我把他的让你爱的苦，爱的他呀的他感谢他，我们一起向世界活出爱。 Ya, Ayah, mari kita bersatu di dalam doa. 姐妹们，我们在一起同心合意的祷告。 Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini kami dapat berkumpul bersama. 主啊，感谢你，让我们今天下午还能够聚在一起。 Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. 我们要学习你的话语， Berkatilah setiap kami, 求你祝福我们每一个， bukalah hati dan pikiran kami, 让我们可以敞开心思意念， agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. 让我们不单单只是成为听道子，但是在生活上可以把它实行出来。 Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan menerjemahkannya. 求你祝福，无论是讲道的、翻译的。 Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 阿门。 Amin. Oke, Ayai, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. 姐妹们，我们打开我们的圣经，就是在诗篇128篇第1到第4节里。 Ya, kita akan baca secara bergantian dalam bahasa Indonesia lebih dahulu, lalu dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后用中文。 Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 在诗篇128篇第1节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看那敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。 Ayai, tema kita hari ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. 今天我们的讲题是被蒙主祝福的家庭。 Tentunya semua orang ingin memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bukan? 当然，我们每个人都希望我们的家是被祝福的。 Bagaimanakah keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu? 那蒙主祝福的家庭是怎么样的？ Bagaimana caranya kita dapat memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan? 那我们怎么样才可以得到蒙神祝福的家呢？ Ayai, banyak orang merasa keluarganya tidak diberkati oleh Tuhan. 姐妹们，很多人觉得他的家庭不是蒙神祝福的家庭， Mungkin karena dia merasa di dalam keluarganya itu banyak masalah pergumulan yang terjadi. 可能在家庭里他感觉到很多要面对的问题， Banyak keributan dan perselisihan yang terjadi. 很多的纠纷，很多的吵闹， Mungkin antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, 也许是父母之间，也许就是媳妇或者是女婿之间， antara suami istri, 两夫妇之间， dan juga mungkin ada masalah ekonomi.
可能在经济上有问题， pekerjaan, kesehatan, studi anak-anak, dan sebagainya. 可能在工作上，可能在孩子的学习上有问题。 Memang dalam menjalani kehidupan, dalam berkeluarga itu nggak mudah. 当然，在世界上我们要进行我们的家庭生活并不容易， Tentu saja akan ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi. 我们将会面对很多问题，然后很多的挑战。 Terutama bagi keluarga Kristen ya Yai. 姐妹们，特别是我们这些基督教的家庭， Iblis itu nggak senang kalau ada keluarga Kristen yang hidupnya lancar-lancar saja. 魔鬼撒旦不喜悦基督徒的家庭活在很幸福、很祥和的地步。 Iblis itu nggak senang kalau ada keluarga Kristen yang hidupnya diberkati oleh Tuhan dan banyak anugerah dan menjadi saksi yang baik bagi orang lain. 撒旦也不喜悦基督徒的家庭可以成为众人的祝福，被神满满的祝福。 Iblis justru berusaha untuk mengganggu keluarga Kristen dengan memberikan banyak-banyak persoalan dalam kehidupan keluarganya. 所以撒旦就放了很多的问题在家庭当中， Supaya keluarga ini hancur, keluarga ini meragukan Tuhan dan akhirnya tidak menjadi berkat. 好让这个家庭因为这些问题而怀疑神，然后离开神，不成为众人的祝福了。 Karena iblis tahu keluarga Kristen yang menjadi berkat atau menjadi saksi itu adalah sarana penginjilan yang sangat efektif. 因为撒旦晓得一个蒙福的家庭会成为众人的祝福，也是一个最好的传道的渠道。 Karena keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, akan membuat orang lain tertarik datang kepada Tuhan Yesus. 因为接着被蒙福的家庭，然后成为众人的祝福的家庭，会带来很多的影响，让别人希望也可以相信耶稣。 Bagi keluarga Kristen yang tidak bertahan di dalam godaan dan tantangan hidup, maka keluarganya akan hancur dan jatuh dalam dosa. 所以，当基督徒的家庭不能面对、不能好好的把这些问题交托神的话，这就会让这个家庭破碎掉。 Maukah kita memiliki keluarga yang hancur? 我们愿不愿意我们的家庭破碎呢？ Tentunya tidak mau ya, Yai. 当然，没有一个人愿意。 Nah, Mazmur 128 yang sudah kita baca tadi berbicara mengenai keluarga. 我们刚刚读的圣经诗篇128篇就是关于家庭的。 Melalui Mazmur ini, pemazmur ingin memperlihatkan kepada kita gambaran sebuah keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. 所以，接着我们读的世界经文当中，告诉我们神所祝福的家庭，以及我们蒙福的家庭是怎么样的。 Bagaimanakah keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu? 我们蒙福的家庭是怎么样的呢？ Berkat-berkat apa saja yang diberikan oleh Tuhan dalam sebuah keluarga? 在这个家庭里面，神赐给我们什么部分呢？ Mari kita lihat bersama ya Yai. Yang pertama, berkat bagi suami. 所以我们要来好好的明白，首先就是对丈夫的主人的祝福， Yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh suami akan menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan bagi keluarganya. 所以这个主人所做的工作会为家庭带来和睦，也为家庭带来这些部分。 Oke, ayat yang kedua Yai kita lihat bersama. 第二节里，我们一起来注意。 Ayat kedua berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。 Kata engkau di sini itu mengacu kepada kepala rumah tangga, yaitu suami atau ayah. 这里的你就是指向一个家的主人，可能是一个父亲，可能是一个丈夫。 Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami itu adalah seorang yang mau bekerja keras. 所以这里告诉我们，一个丈夫或者一个父亲，他是要劳碌的。 Dia bukan suami yang malas atau tidak mau bekerja ataupun bekerja asal-asalan. 他不是一个随便的丈夫，只要随便的来工作的一个不勤劳的丈夫。 Dia adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab. 他是一个非常负责任的丈夫。 Pekerjaan apapun itu dia kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya demi tujuan untuk kebutuhan keluarganya.
他所做的工作，他会好好的做，勤劳的来做，只为了他的家人，为他家人带来幸福。 Dan pekerjaan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh ini tidaklah sia-sia. 他所劳碌的这些不是突然的， Akan ada hasil yang ia peroleh. 他从这些劳碌的工作当中有所得着， Dan Tuhan memberkatinya dan mencukupkan segala kebutuhan keluarganya. 神就赐福这个家庭，然后为这个家庭预备丰盛的。 Ketika pekerjaan dari suami diberkati oleh Tuhan, maka hidup keluarga itu akan penuh kebahagiaan. 当这个家庭的主人的工作被神祝福的时候，这个家庭就会非常的幸福。 Ada rasa syukur, ada sukacita atas hasil yang diterima walaupun itu sedikit. 纵然他劳碌得来的不多，但是他可以以感恩的心、喜乐的心来领受。 Ya, jadi kebahagiaannya itu bukan karena mungkin banyaknya harta atau uang yang dia peroleh. 这份喜乐不是因为他得到很多的财富， Tetapi walaupun seberapa yang dia dapat, asal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, itu membawa sukacita. 但是因为他是全心全意以感恩心来领受的话，他所做的工作一定是蒙福的。 Dan Tuhan memberkati pekerjaan suami yang takut akan Tuhan. 神赐福给那些敬畏神的主人，就是可能丈夫、父亲。 Nah, inilah berkat yang diterima oleh suami apabila keluarga itu diberkati oleh Tuhan. 这就是蒙福家庭的主人所得到的福分。 Yang kedua, berkat bagi istri. 第二就是做妻子所得到的福分。 Istri akan menjadi pribadi yang membawa sukacita bagi keluarganya. 妻子对这个家庭来说是带来喜乐的一个人。 Ayat 3a berkata, 第三节里告诉我们， istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. 就好像多结果子的葡萄树。 Ya, jadi ayai keberadaan istri akan membawa sukacita bagi keluarga. 所以妻子的存在其实对家庭来说是带来喜乐的一份。 Istri digambarkan seperti pohon anggur. 妻子被描述为一个葡萄树。 Pohon anggur itu membawa kesukaan dan sukacita karena rasanya manis dan menyenangkan. 因为葡萄的果汁带来这个非常甜美的味道，也带来给家庭带来喜乐。 Istri yang diberkati oleh Tuhan itu akan selalu membawa kesukaan dan keceriaan dalam keluarga. 一个蒙神祝福的夫人，女主人会为家庭带来许多的喜乐， Jadi bukan membawa percekcokan atau keributan. 而不是带来许多的纠纷、吵闹。 Karena biasanya kalau emak-emak kan cerewet ya, iya. 通常妇女们都非常的唠叨， Kadang memang mau merepet-repet gitu. 很爱唠叨。 Tetapi istri yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan itu dia tahu walaupun mungkin dia ada merepet, marah, tetapi bukan marah yang sembarangan. 这个蒙福的夫人，假如在家里家庭的话，她虽然会发很多怨言，会唠叨，但这都是不是随便的、随意的来发唠叨。 Bukan perkataan yang kasar, yang menusuk, tetapi perkataan yang membangun. 她所发出来的唠叨，不是这些能够刺伤人的话语、恶言恶语，而是可以建立人的话语。 Jadi suami dan anak-anaknya juga nyaman bila ada mama atau istri di dalam rumah tersebut. 所以，做丈夫的、做孩子的，在这个家庭里面，假如这个母亲很会扮演好的母亲的角色，会非常的幸福。 Ya, karena ketika mereka pulang, maka mereka akan disambut oleh istri atau mama yang membawa kesejukan dan kesukaan. 就是当丈夫或者孩子从外面回来的时候，在家里有一个温柔的妈妈在等待着他们，迎接他们。 Semua kebutuhan keluarga sudah tersedia. 家庭所需要的一切，妈妈或者是妻子已经预备好了。 Ya, biasa kalau mama-mama di rumah kan suka masak, walaupun bekerja dia tetap memikirkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. 作为一个母亲，纵然她在外面有工作，她常常想到的就是她家庭里面的需要。 Dan dia selalu mempersiapkan tempat tinggal yang nyaman, yang bersih, yang rapi bagi suami dan anak-anaknya. 她常常把
家整理得妥妥当当、舒舒服服的，只是为了她的丈夫以及她的孩子们。 Jadi seorang istri yang diberkati oleh Tuhan adalah seorang istri yang membawa kesukaan dan keceriaan bagi keluarganya. 所以，一个蒙福的母亲或者是妻子，就是为家庭带来很多乐趣的一个夫人。 Ya, yang ketiga yaitu berkat bagi anak-anak. 第三就是孩子们的福气。 Anak-anak akan menjadi pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. 孩子对两夫妇来说是带来喜乐的源头。 Ayat 3b berkata, 第三节下半段这里告诉我们， anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。 Anak-anak masih seperti tunas pohon zaitun. 孩子就像一只橄榄树的树苗， Kalau tunas AI belum jadi pohon ya. 树苗还不能长成树， Namun suatu hari tunas ini akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. 但是有一天这个苗将会成长成为一只茁壮的树。 Pohon zaitun adalah pohon yang buahnya sangat berguna untuk banyak hal. 橄榄这个果子在很多方面是非常有用途的。 Buah zaitun yang masih muda itu bisa dimakan, 还没成熟的橄榄果子可以拿来吃， sedangkan buah yang sudah tua itu dapat dijadikan minyak zaitun. 已经成熟了的橄榄，我们可以把它压榨成为这橄榄油。 Pernah makan minyak zaitun ya, Yai? 姐妹们曾经试用过橄榄油吗？ Minyak zaitun sehat, lebih sehat daripada minyak kelapa. 当然，这个橄榄油比其他的我们所用的油会比更健康。 Ya, jadi artinya anak-anak kita ketika mereka nanti bertumbuh dari kecil sampai menjadi besar, mereka akan menjadi anak-anak yang berguna, yang membanggakan bagi keluarganya. 所以，在一个家庭里的小孩子，在这样的好的环境里成长，他从幼小到成长以后，他会成为一个家人的所骄傲的一个孩子。 Anak-anak yang dapat merawat kita, yang dapat kita andalkan, yang dapat menolong kita, yang menghormati kita sebagai orang tuanya. 这个孩子长大以后，他会尊敬我们，他会照顾我们，他也会与我们在一起。 Dan tentunya kita rindu anak-anak kita ini setelah besar akan menjadi orang-orang yang sukses. 当然，我们希望我们的孩子长大以后会成为一个成功的人。 Yang ketika mereka mencapai cita-citanya, mereka berhasil karena mereka mengandalkan Tuhan untuk mencapai semua itu. 因为当他们成长的时候，他们的梦想达到了，因为他们从小都仰赖神，交托于神。 Jadi ketika kita di hari tua pun kita nggak khawatir lagi akan hidup ini. 所以，当我们年纪老迈的时候，我们不会为孩子们的生活挂虑， Karena kita tahu ada anak-anak kita yang mengasihi kita, yang akan memperhatikan kita dan merawat kita. 我们也不会为我们自己的生活挂虑，因为我们有一个可以照顾我们的孩子。 Nah, ya di situ kita lihat luar biasa ya berkat Tuhan bagi keluarga. 所以从这几节的经文里，我们看到神对这个家庭的吃下来的福气是非常的棒的。 Namun apa rahasianya agar kita bisa mempunyai keluarga bahagia yang diberkati oleh Tuhan? 那我们要怎么做才可以得到这个蒙神祝福的家庭呢？ Mari kita baca ayat pertama ya. 我们来读第一节的刚才的经文。 Ayat pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 就是凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。 Jadi kuncinya atau rahasianya adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. 就是它的重点，就是我们要有一颗敬畏神的心。 Dimulai dari kepala keluarga yang takut akan Tuhan. 从一个家庭的主人开始敬畏神。 Ya, seorang suami, kepala keluarga itu harus jadi imam bagi keluarga. 所以，一个丈夫或者一个父亲在家庭里面应该成为一个祭司， Yang membawa keluarganya, istri anak-anaknya dekat dengan Tuhan. 把他的妻子、孩子们带到亲近神的地步， Yang mendorong keluarganya untuk membuat satu mesbah di dalam keluarga. 然后推动家人们在家庭里面有一个祭坛， Yaitu persekutuan untuk berdoa, baca Alkitab bersama. 就是一起来敬拜神，从读经、唱诗、思想神的话。 Bagi kita mungkin yang sudah kehilangan suami yang dikasihi.
可能我们当中有许多姐妹已经丈夫已经被神呼召了， Maka kitalah ayah yang menjadi kepala di dalam keluarga kita. 那我们就自动的成为一家之主了。 Kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk membawa anak-anak, cucu kita, menantu kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. 这也是我们的责任，把我们的孩子，把我们的媳妇，把我们的女婿们和儿子孙子们带到亲近神的地步。 Dimulai dari kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. 这一切都要从我们自己开始，有一颗敬畏的心。 Meskipun banyak masalah dan pergumulan kehidupan, kita tetap bisa menunjukkan iman kita yang teguh di dalam Tuhan. 纵然在生活上很多的问题，但是我们可以展示我们有一个坚固的信心。 Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ketika mungkin kita menghadapi kesulitan. 当我们面对问题的时候，我们晓得神要我们怎么做。 Ya, yakni dalam hidup keluarga tidak mulus-mulus saja. 是的，基督徒的家庭不是都是完美顺利的。 Akan ada banyak hal yang membuat kita mengalami keributan di dalam keluarga. 有很多事情发生，让我们在家庭里面会有纠纷， Atau ketidakcocokan satu dengan yang lain. 或者彼此之间我们不能够和睦。 Tapi kita perlu kerendahan hati, minta hikmat daripada Tuhan untuk tahu bagaimana sikap hati kita. 但是我们可以恳求神赐给我们智慧，以什么态度来面对这些问题。 Tetap belajar mengasihi, tetap belajar mengampuni, tetap belajar menerima anggota keluarga kita. 我们要学习怎么样来仰赖神，我们只谦卑的心，怎么样以好的心态来接受我们的家人。 Bagaimanapun kondisi mereka, bagaimanapun mereka mungkin bersikap membuat hati kita tidak enak, 纵然他们态度带给我们很大的伤害， tetap kita tunjukkan ada Tuhan Yesus di dalam diri kita dan kita tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. 我们要向他们同样要表示，我们是有神在我们里面的人，我们可以以爱来接待他们。 Supaya apa ya? Supaya keluarga kita itu tetap terlindungi dan diberkati oleh Tuhan. 好让我们的家庭被神保守，蒙神的祝福。 Ayai tahun 1990 ada sebuah film keluarga yang sangat terkenal. 姐妹们，在1990年有一个家庭影片非常出名的， Film ini berjudul Keluarga Cemara. 这里叫做一个松树的家庭。 Ya, pernah dengar Ayai? 有没有听过或者看过这部电影啊？ Ada lagunya seperti ini. 有一首诗歌是这样的。 Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Pencemain aja. 一个最幸福的家庭就是美满的家庭。 Ya, jadi dibilang di situ bahwa harta yang paling berharga itu keluarga ya, istana yang paling indah itu keluarga, rumah yang paling nyaman itu ya keluarga. 最有价值的就是家庭，最美的、最豪华的皇宫就是我们自己的家。 Ya, pagi-pagi yang cerah tuh dia memberikan salam, selamat pagi abah, selamat pagi emak, gitu ya. Kayaknya ada sukacita di dalam keluarga itu. 在这个家庭里，每一个早晨都有一个非常喜乐的问候。 Walaupun di dalam keluarga itu sebenarnya bukanlah keluarga yang kaya, mereka keluarga yang sederhana. 这个家庭并不是富有的，只是很简单的家庭。 Ayahnya itu hanya seorang tukang becak. 他的父亲是一个三轮车夫， Istrinya itu pembuat kue opak. 他的妻子是做一个糕点的夫人， Dan anak-anaknya menjadi penjual kue opak. 所以他的孩子们就售卖他母亲所做的这些糕。 Meskipun film ini menampilkan keluarga yang miskin dan sederhana, tetapi film ini menggugah hati banyak orang. 纵然这个电影所要表达的是一个简单贫穷家庭的生活，但是带来很大的感动很多的人。 Banyak orang yang suka nonton film ini. 很多人喜爱看这部电影， Karena di dalam film ini menunjukkan satu keluarga yang sangat bahagia. 因为在这部电影里展现了什么叫做幸福的家庭。 Keluarga ini memiliki istri yang sangat baik yang bisa mengatur rumah tangganya.
这部电影里告诉我们，这个女主人非常很好的把家庭经营得好好的。 Dia menyiapkan kebutuhan keluarganya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. 她把家庭的需要都很好的把它预备，然后成为她孩子们的榜样。 Dan dia menghormati suami yang ia cintai. 她也非常尊重她所爱的丈夫， Meskipun suaminya hanya seorang tukang beca. 纵然她丈夫只是一个三轮车夫而已。 Ya, jadi film ini juga menggambarkan anak-anaknya itu sangat menghormati kedua orang tuanya. 在这部电影里也告诉我们，孩子们也非常敬重他们的父母。 Meskipun kondisi orang tuanya seperti itu, mereka tetap menghormati orang tuanya, bahkan membantu orang tuanya untuk jualan opak. 纵然他们的家庭非常的简单，但是孩子们还是很殷勤的，没有觉得害羞的来帮助他们的父母。 Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu bukan dari segi materi atau kekayaan. 所以从这件事上，我们可以看到，蒙福的家庭并不意味着物质的丰盛， Tetapi kita sebagai keluarga Kristen, walaupun kita dalam kondisi yang sederhana, 就是我们成为基督徒的家庭，纵然我们在非常简单缺乏的状况下， ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, 当我们的生活有主在我们里面的 kita 话， memiliki hati yang takut akan Tuhan, 我们有一颗敬畏神的心， maka segala sesuatu itu terasa cukup. 所以这一切对我们来说已经足够了。 Kita bisa bersyukur kepada Tuhan 我们可以因这一些而感恩， untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, 为神给我们为我们预备的工作，我们的感恩， untuk setiap kondisi ekonomi yang Tuhan berikan. 我们现在的经济状况而感恩。 Walaupun ada permasalahan dalam keluarga, bila kita mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada jalan keluar. 纵然在家庭里面有纷争、有纠纷，但是只要我们带到神面前，神一定为我们预备道路。 Dengan saling memaafkan, dengan saling mengasihi, maka kebahagiaan keluarga akan tetap terjaga. 接着我们彼此饶恕、彼此来相爱，那个家庭的合一一定会非常的完整的。 Hanya itu kuncinya ya, Yai. 姐妹们，只有一个钥匙， Untuk memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan, milikilah Tuhan Yesus. 我们想要拥有一个蒙福的家庭，我们先要拥有主耶稣。 Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中，从来不要有一刻我们离开神。 Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap persoalan kehidupan keluarga kita. 主耶稣在我们家庭里面所有的问题，他都能够解决。 Dan dialah sumber segala sesuatunya bagi kebutuhan keluarga kita. 他是唯一我们生活上所需要的泉源。 Amin, Ayai. 姐妹们，你们认同吗？ Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa kita. 主耶稣已经在十字架上为我们死，也除去我们一切的罪孽。 Anaknya satu-satunya sudah diberikan untuk kita. 神唯一的孩子已经赐给我们了， Itulah berkat terindah di dalam hidup kita. 这是在我们生活当中最美好的祝福。 Bila ada Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan keluarga kita, maka berkat-berkat yang lain pun akan menyusul Tuhan berikan. 假如在我们生活当中，我们仰赖神，尊主为大，这所有的部分就会一一的赐给我们。 Akan Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan keluarga kita. 只要我们仰赖神，我们生活上的部分，神会一一的加添给我们。 Apapun yang kita harapkan, kita doakan Tuhan menolong kita untuk menjawabnya. 我们需要什么，我们只要借着祷告向神祈求，他就会按他的旨意回应我们。 Amin, Ayai. 姐妹们，阿门吗？ Mau ya memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan? 我们当然需要，我们希望我们的家庭是蒙福的家庭。 Tetap jaga hati takut akan Tuhan. 我们要保持一颗敬畏神的心， Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. 要尽心尽意尽力的爱神，我们的主， Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. 成为周遭人的祝福。 Pancarkan kasih Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. 让我们在生活上展现神已经在我们生活上了。 Amin. 阿门，姐妹们， Mari kita berdoa. 我们来做一个结束的祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. 主啊，感谢你，今天下午我们聆听你的话语。 Kami bersyukur kami sudah mengenal Tuhan Yesus. 感谢神，你让我们可以认识你。
Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. 神啊，让我们能够真正把我们的家庭托在你手中。 Berkatilah keluarga kami ya Tuhan Yesus. 主啊，求你祝福我们的家庭， Berkati papa mama kami, 祝福我们的父母， berkati anak-anak kami, 我们的孩子， berkati mertua menantu kami, 可能是我们的丈母，或者是我们的媳妇儿， berkatilah setiap anggota keluarga besar kami. 我们大家庭的每个成员，求神祝福。 Kami rindu agar keluarga kami pun boleh menjadi berkat bagi keluarga yang lain. 我们希望我们的家庭可以成为众人许多家庭的祝福。 Biarlah sukacita dan kebahagiaan daripada Tuhan memenuhi keluarga kami. 我们恳求从神来的喜乐、平安充满我们的家庭。 Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. 主啊，感谢你，这就是我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 阿门。 Amin. Ayai, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. 姐妹们再见，求神祝福我们每一位。